Kalau kotor, kita kata dalam bahasa Arab najis, rijs. Kalau kotor ataupun qadar, qadir kah, makna kotor, cemar. Dia tidak guna hak tu, tapi dia guna perkataan azan. Perkataan azan lebih luas lagi maksud dia. Bukan sekadar kotor, sesuatu yang menjijikkan. Kita tidak senang, tak suka, tak sedap. Bukan sekadar tu saja, tetapi ada lagi benda lain. Ada gangguan, ada penyakit, ada sesuatu yang menyakiti ada di dalamnya. Itu maksud azan itu. Sesuatu gangguan, hak tak sedap, hak menyakiti ada berlaku lah. Azan ni haid tu kotor lah. Haid kotor. Tak ada siapa pun kata haid itu suci. Kalau ada khilaf tentang darah lain, adalah hak lain. Tapi kalau darah haid, tidak ada yang mengatakan suci. Semuanya kata kotor. Sebab apa? Kalau sudah dalam Quran sebut, tak ada khilaf dah. Kalau terang sebut macam ni, tak ada khilaf. Di sini disebutkan qul huwa azan. Azan tu, oleh kerana azan itulah fa'tazilun nisaa fil mahid. Kamu hendaklah menjauhkan diri dari perempuan, yakni isteri kamu lah, di waktu haid itu. Tak padas kat tu, suruh menjauhkan diri. Wala taqrabuhunna, jangan kamu hampiri mereka. Tak pergi dekat, jangan menjauhkan diri, lepas tu jangan dekat, jangan pergi dekat sebelum mereka suci. Hatta yathurna. Dua perkataan dia sebut situ. Suruh lari, menjauhkan diri, lepas tu jangan menghampiri. Kira-kiranya kotor benar lah. Azan saat ni, oleh kerana dia tu azan, maka dua perkara yang diperintahkan kita, dua perkara, iaitu menjauhkan diri dari perempuan, yakni isteri, dan jangan pergi dekat. Ini boleh mengelirukan apa makna menjauhkan diri dan jangan pergi dekat tu. Hadis-hadis menjelaskannya. Apa maksud menjauhkan diri, apa maksud tak boleh pergi dekat tu, hadis-hadis lah yang menceritakannya. Sebab itulah dalam mana-mana terjemahan pun dia ada dalam bracket tu, dalam kurungan tu, menjauhkan diri dari perempuan, jangan bersetubuh dengan mereka. Ambil mana? Hadis. Jangan kamu menghampiri mereka, dalam bracket kita bubuh tu, untuk bersetubuh. Tahu mana? Hadis. Dalam ayat ni tidak jelas. Tak boleh sampai mereka itu suci. Yang ni hak tadi tu kotor lah. Sebab kotor lah, telah tak boleh pergi dekat tu. Bila siapa mereka suci, bila suci, baru boleh. Bila mereka sudah bersuci, tadi suci, bila mereka sudah bersuci, kamu bolehlah datangi mereka. Datangi itu pun dengan maksud tu juga, di tempat yang Allah perintahkan kamu, suruh kamu. Lepas tu dia sebut, tak apalah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita perhati ayat ni besar makna. Besar maknanya. Satu tadi kita sudah faham dari segi lugah, dari segi bahasa tadi. Mereka akan bertanya engkau tentang haid, yakni darah haid tu sendiri. Darah haid tu sendiri. Satu. Yang kedua, mereka akan bertanya engkau tentang perihal kedatangan haid. Perihal kedatangan haid. Mahid juga boleh juga. Kena jawab belaka lah. Kena jawab belaka. Mereka akan bertanya engkau tentang tempat keluar haid. Tempat keluar haid. Hak tu pun nak bincang juga. Dalam hadis lah bincang. Ni sepanjang-panjang hak ni kitab ni nak bincang hak tu. Sekitar tu tak lari daripada 3-4 perkara tu. Tempat keluar haid. Mana? Tempat keluar air kecil tu kah?
Koman. Lepas tu apa hubungannya dengan semayang, tak boleh semayang, tak boleh puasa? Apa hubungannya dengan susu perempuan selepas melahirkan anak? Sebelum pada tu, ketika mengandung perempuan itu tidak mari kotor, tidak mari, apa kena mengenai saluran tu dan masa saluran tu. Azan fa'tazilun nisaa fil mahid, saluran tempat tu tak boleh. Tempat tu lah kotor, jadi kotor lah bila keluar darah. Tempat tu jadi kotor. Sebab tu suruh lari-lari daripada tempat tu lah. Bukan lari daripada hak lain. Hak lain tu Nabi tidur sekali, benar dengan bini dia, sentuh-sentuh kulit, tidur sekali. Itu dalam hadis. Semuanya nak menjelaskan maksud Quran. Begitu juga tentang masa haid. Hak tadi, isim zaman. Masa haid. Gapo dia yang boleh, gapo dia yang tak boleh semasa haid. Akan tanya berlaku berkait dengan agama ni. Dan kena jawab berlaku. Nabi SAW jawab berlaku dalam hadis-hadisnya. Dan kita boleh tahu, kalau kita tu sampai habis, kita boleh tahulah apa yang khilaf pula, apa yang tidak khilaf di kalangan ulama tu, kita boleh tahu. Azan, darah haid tu sendiri adalah kotoran atau sesuatu yang menyakiti. Menyakiti tu kotoran dan menyakiti, dua kan. Kotor, bila kotor, rupa pun tak molek, bau pun tak sedap, dan kita berasa jijik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh menjauhkan diri ni sebab apa? Kotor ni setengah-setengah orang yang sensitif, bau dia tu sehingga jadi kurung, lepas tu jadi tak ada nafsu. Itu bahaya kepada lelaki lah, kepada lelaki. Sebab itu tak boleh main-main. Itu hak menjijikkan. Selain daripada tu, bau hak darah biasa pun bau hanyir kan. Darah biasa. Hak ni tambah lagi, lebih lagi. Rupa dia pun biasanya berbeza daripada darah biasa. Kalau dalam hadis disebut hak kebanyakan, damul haid itu yu'raf, aswad kata dia, dikenali, dapat dicam oleh orang-orang perempuan, iaitu hitam darahnya. Tetapi hadis itu tidak sahih. Sebab apa? Tidak sahih pun dari segi paduan umum tu boleh juga. Yang ni berbeza daripada darah biasalah. Kalau tidak hitam lagu tu pun keluar pada masa haid tu, haid juga. Haid juga. Sebab itulah ulama mengatakan hadis itu dhaif, selain daripada sanad dia tu tidak berapa kuat. Kalau tengok dari segi hakikat dia pun tidak semestinya darah haid tu lagu tu warnanya. Bahkan akan datang kita akan jumpa hadis orang-orang perempuan di zaman sahabiat dulu, zaman sahabat-sahabat Nabi yang perempuan itu hantar contoh darah mereka, nak tahu ni darah haid ke tak dah. Kalau hak kuning, hak gapo tu, Aisyah kata tak secara, kalau selagi tidak putih, haid lah pada masa haid tu. Yang ni tidak ambil kira dari segi warna tu. Itulah yang sahih. Seperti yang akan ada dalam bab kita ni. Itu menjejekkan, kotor, menyakitkan, menyakiti. Ada juga orang yang senggugu. Orang kita panggil senggugu. Bila nak mari kotor tu, mulah perut dulu, berguling-guling, sakit tak boleh nak kira, nak kecek gapo pun tak boleh. Itu menyakiti. Tuai dirilah. Waktu tuai dirilah. Orang lain dak, hak tadi jejek tadi orang lain pun boleh jadi juga, si suami tu. Tapi hak sakit ni tuai diri. Itu menyakiti. Ada kalanya begitu. Menyakiti dari segi tuai dia tu berasa sakit. Dan dia pun berasa tidak selesa seperti biasa. Ketika mari kotor tu, berasa tak sukalah, nak dekat dengan suami pun tidak suka, dan tidak ceria seperti biasa. Itu orang perempuan. Itu pun satu bentuk menyakiti juga.
Tidak seperti biasa.